khususnya berkaitan dengan tafsir ayat ahkam, ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah tafsir ayat-ayat hukum. Tujuan kita belajar tafsir ayat hukum ini tidak lain tidak bukan untuk kita mengetahui apakah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Selama ini kita belajar Al-Quran hanya membaca sahaja, ataupun kita menyelidiki dia punya maksud, tetapi pada malam ini, seperti malam-malam yang kita akan belajar tafsir ayat ahkam, tujuan dia untuk kita ketahui apakah hukum-hukum, apakah peraturan yang telah Allah turunkan kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang beriman ataupun orang Islam. Baik tuan-tuan, saya akan sampaikan tafsir ayat ahkam berkaitan dengan tanggungjawab hamba terhadap penciptanya. Kita semua hamba dia. Sebagai kita hamba, apakah tanggungjawab kita kepada Tuhan, ataupun Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman. Allah berkata wahai orang yang beriman, Allah tak kata wahai orang Islam. Jadi maksud dia, orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sudah pastilah mereka orang yang beriman. Rukuklah, kemudian sujudlah kamu dan sembahlah Tuhan kamu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu, tidaklah dia menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan seperti agama nenek kamu Ibrahim. Dialah menamakan kamu muslimin dari dahulu, dan dalam ini, yakni Quran, supaya Rasul menjadi saksi terhadap kamu dan kamu pula menjadi saksi terhadap manusia. Maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, serta berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik, daripada ayat ini maka timbullah satu hukum dalam Islam. Kita menceritakan mengenai tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah semestinya kita perlu belajar, sebab kita mahu tahu apakah tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang beriman, kalau kita mengaku diri kita orang yang beriman, maka kita kena sahut seruan ini, Mereka yang cukup-cukup syaratnya, iaitu orang yang sudah balik, mukallaf, orang yang telah sampai umurnya dewasa, telah diberikan hukum ataupun diberati dengan tanggungjawab. Maka kita semua ini adalah orang-orang mukallaf ataupun orang yang sudah balik. Maka kita semestinya kena tunduk dan patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia? Iaitu dirikan solat. Jadi pertama sekali Allah suruh kita tunduk dan patuh kepada dia dengan cara, iaitu yang pertama, kita kena solat. Okey, berdiri sajalah. Tak apalah, saya berdiri sajalah. Okey, pertama Allah kata kita kena sembahyang. Sudah semestinya sembahyang itu ada wajib, ada yang sunat. Maka tuan-tuan, yang wajib kita sudah tahu, iaitu 5 waktu sehari semalam. Yang sunat kita tahu, solat sunat mutlak, iaitu kita saja-saja solat sunat. Saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala, ataupun 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu sunat mutlak. Ataupun solat sunat sebelum solat maghrib, ataupun sebelum solat isyak, itu solat sunat qabliyah. Yang kedua, solat sunat ba'diyah, selepas solat fardu. Kemudian kita boleh sunat
saat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat taubat, maka semuanya itu hukum dia sunat. Ya. Jadi Allah suruh kita sembah Allah, patuh perintah Allah dengan cara kita kena solat. Ya. Inilah perintah Allah yang pertama. Sembahyang juga dapat membentuk kepribadian baik dan beriman yang akan menjadikan seseorang individu muslim itu sentiasa merasa seronok untuk beribadah. Ya. Maka solat ini Allah kata, ya. Bukan saya kata, tapi Allah yang kata, ya. Solat ini dia membentuk pribadi mulia. Okey, yang kedua Allah kata apa? Dia dapat menjadikan seseorang itu seronok untuk ibadah. Okey, jadi yang pertama ini dia kata solat membentuk pribadi yang mulia. Tapi kita lihat ramai di kalangan kita yang solat sudah, dia telah puasa, dia telah menunaikan zakat, tapi perangai mereka tidak menepati ciri-ciri seperti mana yang Allah kehendaki, iaitu beriman. Kenapa jadi begitu? Jadi maksud dia, solat yang dilakukan oleh orang itu bila tidak dapat mencegah dia daripada maksiat, daripada dosa, maka sudah pastilah solat dia tertolak. Ya, inilah kita takut tuan-tuan. Ya, bila kita sentiasa melakukan dosa, tidak segan silu melakukan dosa, tidak ada rasa mahu bertaubat, sudah pastilah solat ini ada masalah. Ya, kemungkinan Allah tak terima. Kenapa? Sebab pertama, hati kita tidak 100% menyembah Allah. Solat itu tidak semestinya kita tunduk dan rukuk hanya kepada Allah, tapi kita punya hati pun kena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah orang itu solat, tiba-tiba dia melihat ke kiri ke kanan, dia nampak cicak lah, dia nampak orang pakai pakaian yang ada tulis macam-macam lah, ya. Jadi sudah pastilah solat dia tidak khusyuk, tidak ada perhatian. Maka mengikut ilmu tasawuf, orang yang dalam demikian dia tidak dapat makah ataupun tidak dapat pahala yang sempurna. Ya. Bila kita meninggalkan perkara-perkara sunat dalam solat, contohnya tahiyat awal, yang kedua kunut, kita bilang ia sunat sahaja, tidak wajib, maka boleh ditinggalkan. Tapi kita tidak tahu perkara-perkara sunat yang kita tinggalkan itu sebenarnya boleh mencacat celakan solat kita. Ya. Daripada 27 pahala yang sepatutnya kita dapat solat berjemaah, tapi sebab kita meninggalkan perkara sunat, kita tidak khusyuk, kita melakukan perkara-perkara makruh, maka dia boleh turun sehingga kepada satu pahala sahaja. Ya. Jadi tuan-tuan amat rugi. Kita sepatutnya solat 27 pahala, tapi tiba-tiba kita solat seperti solat sendirian. Ya. Jadi bila bertemu Allah nanti, kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Ya. Kita rasa rugilah. Ya. Okey, kemudian seterusnya Allah kata, Allah menyuruh orang beriman agar beribadah kepadanya. Allah kata pada kita, ada pemadam. Okey, Allah kata pada kita, ibadah pada Allah tidak semestinya solat sahaja. Tidak semestinya solat sahaja. Ibadah ini ada berbagai-bagai cara. Kalau tuan-tuan mau pergi masuk tandas, boleh menjadi satu ibadah. Tuan-tuan pakai pakaian, boleh menjadi satu ibadah. Tuan-tuan pakai kopiah, boleh menjadi satu ibadah. Tuan-tuan duduk, boleh menjadi satu ibadah. Ya. Bagaimana cara dia? Mestilah kita niat kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau mau naik kereta, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang siapa yang melakukan perkara-perkara harus yang kita buat untuk kita punya keperluan, tidur ke, pakai pakaian ke, naik kereta ke, menulis ke, bila kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia menjadi ibadah.
Jadi Allah kata ibadah yang pertama Allah suruh kita solat. Yang kedua, jadikan ibadah dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, setiap malam. Ya. Jadi orang yang beriman dia kena sentiasa beribadah. Ya. Seterusnya Allah jelaskan kepada manusia bahawa konsep ibadah itu sangatlah luas. Jadi kita tak boleh kata, oh mau ibadah pergi sajalah masjid, jangan datang ke rumah. Kalau mau pergi mengaji, pergilah masjid. Kalau mau mengaji, pergilah masjid. Kalau mau belajar, pergilah sekolah. Kalau mau belajar, pergilah surau. Jangan datang sini. Sini tempat untuk maksiat, untuk dosa. Itu adalah pemikiran yang sempit, pemikiran yang salah. Yang sebenarnya ibadah ni boleh berlaku di mana-mana tempat. Boleh berlaku di mana-mana tempat. Kalau kita dicampakkan di planet Pluto ke, di planet Marik ke, di bulan ke, dia boleh menjadi ibadah dengan syarat kita berniat kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sudah berniat iktikaf dalam masjid. Jadi kalau tuan-tuan telah beriktikaf dalam masjid, jadi tuan-tuan telah mendapat pahala. Jadi kalau kita duduk saja-saja, maka kita tidak dapat pahala. Jadi kalau kita duduk saja-saja di masjid, kita berniat iktikaf, sudah pastilah kita mendapat pahala ibadah duduk dalam masjid. Okey, seterusnya dia kata sini tidak hanya terbatas dan hanya khusus kepada mendirikan solat sahaja ataupun rukun-rukun Islam yang lain. Okay, kita semua tahu rukun Islam itu semua adalah ibadah, ya. Adalah ibadah. Jadi seperti mana yang Allah sebut, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta pada Allah ni waktu kita solat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apakah dia jalannya? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan mereka-mereka yang Allah telah beri nikmat. Siapa dia? Itulah dia orang yang melakukan segala rukun-rukun Islam. Yang pertama solat, kedua puasa, ketiga zakat, yang keempat mengerjakan haji. Ya. Jadi itulah dia bentuk-bentuk ibadah. Ya. Jadi kalau siapa melakukan ini, maka dia tergolong dalam golongan an'amta alaihim, mereka-mereka yang telah diberi nikmat. Apakah dia nikmat dia? Yang pertama, nikmat apa tuan-tuan? Nikmat iman tuan-tuan. Ini yang terpenting sekali. Kita tak boleh masuk syurga tanpa iman. Kita tak boleh minum telaga Kausar, air telaga Kausar tanpa iman. Kita tidak akan terlepas daripada neraka kalau kita tidak beriman. Itu sebab Allah kata, siapa-siapa yang beriman, dia masuk syurga, masuk neraka tidak selama-lamanya. Kemudian dia akan keluar daripada neraka, dia akan masuk dalam syurga. Jadi inilah sebenarnya kita punya pencarian utama, iaitu beriman. Segala rukun Islam ini kita wajib beriman. Tak boleh kata tidak. Tak maulah aku solat ini merugikan masa, aku boleh spend masa itu untuk dapatkan duit 1 juta ringgit, contoh. Jadi kalau dia berniat begitu, maka dia sudah tiada iman. Bila tiada iman, maka sudah pastilah dia tidak akan dapat nikmat. Seperti mana sambungan dia, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka-mereka yang Allah telah murkai. Waladdallin, bukan jalan mereka-mereka yang sesat. Itulah orang yang menolak rukun Islam dan rukun iman. Jadi tuan-tuan faham sudah konsep rukun Islam dengan konsep rukun iman. Jadi itulah Allah perintahkan pada kita, iaitu patuh padanya dengan melakukan segala ibadah ini. Okey, seterusnya dia cerita ini dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada 2 tanggungjawab kita. Ya. Tuan-tuan pernah dengar ayat ini? Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa maksudnya? Hubungan antara kita dengan
Allah dan hubungan kita dengan manusia. Jadi dalam ayat Quran ni dia cerita pertama sekali tanggungjawab kita ialah kepada Allah, ya. Kemudian barulah kita fokus kepada manusia. Ada sebab tuan-tuan kenapa Allah kata first kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Bila lepas jaga hubungan dengan Allah komplit, tiada masalah, kita fokus pula pada manusia. Jadi siapa-siapa yang tidak mahu berkawan, tidak mahu berjumpa dengan orang ramai, tidak mahu bekerjasama, dia belum lagi jaga hubungan dia dengan Allah. Jadi siapa kata aku ini adalah orang yang dekat pada Allah, maka aku tak boleh bercampur dengan orang. Kalau aku bercampur dengan orang, maka hati aku akan kotor. Dia bilang begitu, ya. Kalau aku bercampur dengan orang, maka hilang sudah martabat aku di sisi Allah. Siapa yang bilang begitu, dia salah. Sebab apa? Dalam Al-Quran ini Allah kata siapa yang patuh pada Allah, dia kena jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, dia kena jaga hubungan dengan manusia, ya. Okey. Jadi ini cerita pertama, tanggungjawab, ya. Pertama pada Allah, yang kedua pada manusia. Jadi orang beriman dia akan menjaga ini tanggungjawab, ya. Dia tak mau keluar rumah semata-mata mahu sembah Allah, tak boleh. Dia menjaga manusia sahaja, dia tidak sembahyang, dia tidak menjaga hubungan dengan Allah, tak boleh. Jadi seperti mana yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka para ulama telah pun mengira jumlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan nanti balik rumah cuba kira la ilaha illallah tu berapa patah perkataan, Muhammadur Rasulullah berapa jumlah patah perkataan. Tuan-tuan akan tengok nanti jumlah perkataan itu seimbang, sama jumlah dia, membawa maksud daripada kalimah yang kita sebut setiap hari itu wajib dalam solat, memberi maksud pada kita, kita kena seimbangkan dunia dengan akhirat, iaitu Allah dengan manusia. Jadi faham sudah konsep dia. Okay, siapa yang patuh pada Allah, dia kena seimbangkan antara dunia dengan akhirat, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya dia cerita sini, dan dalam itu seruan-seruan tersebut kemudian yang diakhiri dengan galakan agar berbuat kebaikan, iaitu meneguh budi pekerti yang mulia. Allah ajar pada akhir ayat surah ini, surah Al-Hajj ini, Allah telah memberikan satu galakan, satu bentuk macam sagu hati ataupun satu hadiah. Siapa yang buat semua ini, merekalah orang-orang terpilih. Seperti mana yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah, an'amta alaihim. Mesti ada kaitan tuan-tuan. Orang yang dibagi nikmat itu orang yang berimanlah. Mereka ialah orang terpilih. Jadi mana mungkin orang yang terpilih dia duduk di pasar sahaja, dia tidak mahu datang masjid solat berjemaah? Tidak mungkin. Maksud dia Allah telah memilih kita semua datang masjid untuk kekal mendirikan solat berjemaah. Orang lain tidak akan mampu. Jadi siapa yang tidak datang masjid tu, dia tidak mampu menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena berbangga. Bukan berbangga tuan-tuan kata, oh aku selalu datang masjid, jadi oh aku pilihan Allah. Engkau tak datang masjid, oh engkau bukan pilihan Allah. Bukan begitu tuan-tuan. Bila tuan-tuan kata aku ini pilihan Allah, maka tuan-tuan kena ada rasa bersungguh-sungguh menjaga pilihan Allah itu. Apa dia? Jaga hati, sentiasa tekun solat, sentiasa melakukan ibadah, sentiasa menjaga hubungan dengan manusia, barulah betul, ya. Okey, seterusnya dia kata sini
Inilah hikmah seruan ayat ini yang meletakkan di akhir selepas daripada seruan sembahyang dan beribadah atau menyembah Allah itu dengan satu galakan supaya manusia itu melakukan segala perintah Allah itu dengan tujuan semata-mata Allah Subhanahu wa taala, iaitu ikhlas. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah dah kata sini, buatlah semua ini. Buat. Kita kata, ya Allah susahnya, setiap hari kena solat 5 waktu sehari semalam, lepas itu kena keluarkan zakat. Aku penat-penat mencari duit, aku terpaksa keluarkan duit pula bagi zakat. Lepas itu zakat fitrah. Lepas itu kena berinfak. Contoh ni di masjid ini, ya, aku cari duit, kenapa kena berinfak? Orang akan kata begitu, ya. Jadi lepas Allah dah kata semua ini, kita rasa susah, betul? Kita rasa benda ini membebankan. Jadi atas sebab itu Allah bagi kita satu galakan, semua apa yang kita buat ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru saya ada kata, Ustaz, ganjaran tu bila tibanya? Aku sudah tidak sabar mau ganjaran itu. Boleh kalau tak sabar, dia kata, tapi syaratnya mesti mau mati dulu. Ya. Jadi mau mati tak? Kita pun okay. Jadi kita rasa macam belum bersedia lagi, kan? Jadi maksudnya bila kita rasa tak sedia itu, maksudnya kita punya amalan belum cukup lagi. Jadi kita kena pastikan segala masa yang kita ada ni sentiasa penuh dengan ibadah. Ini yang kedua. Setiap kita punya perlakuan, jadikan dia ibadah. Ya. Okey. Nampak tu tuan-tuan, Islam ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat praktikal untuk kehidupan manusia, ya. Kalau kita orang yang bukan beragama Islam, contohnya Kristian ataupun contohnya orang Hindu, tuan-tuan tengok tak, mereka terpaksa mencucuk-cucuk badan mereka, pakai kan, cucuk sana, cucuk sini, ambil barang libas-libas kan. Kenapa buat begitu? Ini sebagai penebusan dosa. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Kita tidak begitu. Allah tak pernah suruh kita bunuh diri. Allah tak pernah suruh kita seksa diri. Buat solat sunat sampai 1000 kali, sampai patah kaki. Allah tak suruh buat begitu, ya. Tapi Allah kata, jadikan segala perlakuan kita ibadah dengan niat kerana Allah Ta'ala, dapatlah pahala. Okey. Seterusnya, bila kita melakukan segala ibadah ini, ya, maka tuan-tuan akan rasa apa? Tuan-tuan telah melakukan solat awal waktu. Jadi tuan-tuan rasa apa? Tenang, kan? Kalau kita melakukan solat di akhir waktu, kita akan rasa terkejar-kejar. Kita akan rasa macam tak sempat. Kita akan rasa kata apa? Tak tenteram, seperti kita ada satu hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang melakukan ibadah ini sudah pastilah pertama hati dia tenang. Itu sebab dalam Al-Quran ada Allah sebut apa tuan-tuan? Mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Dia sebut itu, wahai orang-orang yang tenang, jiwa yang tenang. Inilah dia. Kalau kaya hati tak tenang, seronok tak tuan-tuan? Kalau kita banyak isteri, hati tak tenang, seronok tak tuan-tuan? Tapi kalau kita miskin, walaupun miskin tapi hati tenang, jadi mana yang baik? Yang pertama akan sakit ataupun yang kedua akan sakit? Yang pertama akan cepat sakit, yang kedua akan lambat sakit, sebab hatinya tenang. Saya baru-baru ni pernah berjumpa dengan seorang doktor. Saya pergi sempurna, keracunan makanan, makan seafood banyak kan. Jadi saya keracunan, cirit-birit. Jadi saya jumpa doktor. Doktor, saya cirit-birit tapi saya tak sakit.
Doktor kata, awak makan apa? Saya makan seafood, makan sotong banyak-banyak. Oh, ini keracunan makanan, dia bilang. Jadi saya bagi awak cakul, makanlah sampai seminggu. Saya makan, saya makan. Tapi nak cerita kat sini, doktor kata kita boleh mencapai kesembuhan daripada penyakit fizikal dengan akal fikiran. Macam mana? Cuba tuan-tuan, kalau rasa cemas, apa rasa? Mula kita sakit perut, betul tak? Kalau kita rasa cemas, kita rasa takut, mula kita sakit perut. Jadi doktor kata sebenarnya akal ini boleh menyebabkan penyakit. Bila kita rasa sakit perut, akan sakit perut. Bila kita rasa sakit tangan, akan sakit tangan. Jadi kalau tuan-tuan rasa sakit perut, cuba tuan-tuan tidak fikirkan sakit perut, fikir lain. Lama-lama dia akan hilang sendiri. Saya dah test tuan-tuan, betul. Jadi sebenarnya doktor kata antara fikiran dengan perut dia ada kaitan. Memang ada kaitan. Jadi kalau orang takut, confirm akan sakit perut. Jadi Allah ajar pada kita, bila kita buat semua ini, kita punya akal fikiran akan tenang. Kita akan fokus hanya kepada ibadah. Betul? Bila begitu, jadi tenang tak tuan-tuan? Tenanglah kita. Okey, seterusnya, bila kita lakukan semua ibadah ini, maka sudah pastilah ganjarannya ialah syurga. Saya tak kata bila tuan-tuan buat semua ini confirm masuk syurga. Saya tak kata. Tapi kalau tuan-tuan buat semua ini, insya-Allah boleh dapat syurga. Maksud dia berharap. Harap semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itu sebab Allah ajar kita mestilah segala ibadah ini lillahi taala. Semua ibadah itu semua bergantung pada niat. Itu sebab ada hadis sebut innamal a'malu binniyah. Segala amal itu tergantung. Ada orang kata segala amal itu bergantung kepada niat. Tergantung bila kita sebut tergantung tu, kalau hati kita tak ikhlas, habis kita punya pahala. Jadi pastikan segala ini hanya kerana Allah Ta'ala. Bermaksud orang dapat masuk syurga dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dapat keampunan daripada Allah dengan maksud dia dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, faham tuan-tuan? Okey, seterusnya ayat ini juga menyentuh kepada orang beriman mestilah berjihad. Bila kita cerita pasal jihad, apa yang tuan-tuan tahu? Jihad itu apa? Adakah jihad itu mesti berperang? Angkat pedang, angkat senjata, tembak musuh, pastikan mati. Kalau dia tak mati, kita yang mati. Begitukah? Kalau begitu, askar sajalah yang berjihad. Kita tidak berjihad. Betul? Tapi dalam ayat Quran ni, para ulama telah mengatakan segala bentuk melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah dipanggil jihad. Jangan tuan-tuan rasa risau, walaupun kita bukan askar, kita pun dipanggil mujahidin, ataupun orang kata orang-orang yang berjihad. Berjihad itu ialah melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi tuan-tuan sekarang telah melakukan perintah Allah, betul? Iaitu aqimus solat, dirikan solat. Kemudian wa aqimuz zakah, dan mengerjakan zakat. Betul? Jadi tuan-tuan telah berjihad. Tapi jihad kita tak samalah seperti orang berperang dengan orang-orang kafir. Okey, tapi kita tetap dipanggil orang berjihad. Itulah Allah perintahkan kita, iaitu kena berjihad. Jadi tuan-tuan, solat, zakat,
puasa, jaga tangan, tidak buat perkara buruk, berdosa. Jihad lah tu. Ya, orang ajak kita buat perkara-perkara yang lalai, kita tidak mau. Itu jihad lah tu. Alah, Hajah Sa'diah, marilah sini kita gosip-gosip. Ya, cerita sikit pasal perempuan ini. Oh no, tak maulah aku. Ya. Jadi itu jihad. Itu adalah satu jihad. Jadi bila kita buat semua ini, kita sedang berjihad. Jadi siapa yang gagal, maka dia orang yang kalah. Ya. Okey, seterusnya dia ajar sini, ya. Apakah jihad-jihad? Tuan-tuan mahu tahu apakah dia jihad-jihad dalam Islam? Okey, kita akan cerita. Jihad ini ada peringkat-peringkatnya. Ya. Okey, dalam Al-Quran ini dia ajar kita. Pertama, jihad yang paling utama, jihad hati. Ini adalah kita punya keutamaan, jaga hati. Macam mana mau jaga hati? Jagalah anggota badan. Tuan-tuan tahu, pemimpin mesti ada pengikut, betul? Pengikut mesti ada pemimpin. Jadi sekarang hati ini adalah pemimpin bagi segala anggota badan kita. Tuan-tuan boleh tak mau minum tanpa hati, tanpa perasaan? Ustaz, aku tak tahu kenapa tangan aku ambil air, tiba-tiba masuk dalam mulut. Boleh begitu ke? Tak boleh. Kita mau minum kan? Aku mau minum, baru ambil cawan minum. Itu siapa yang arahkan? Hati. Betul? Ya. Jadi hati. Macam mana cara berjihad dengan hati? Iaitu kita kena kosongkan hati kita daripada perkara-perkara yang merosakkan hati. Contohnya dengki, iri hati, takbur, riya, ya. Apa lagi? Buruk sangka. Jadi inilah kita punya keutamaan. Siapa yang jaga hati, maka dia seorang yang sedang berjihad. Okey, nampak jihad. Siapa jaga hati, dia orang yang berjihad. Okey, yang kedua, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Okey, bila kita dah jaga hati, okey dah. Ustaz, aku dah jaga hati, tapi aku tak boleh kawal nafsu. Ya. Bila aku nampak makanan, aku rasa mau makan semua. Nampak minuman manis, aku mau minum semua. Jadi, walaupun hati dah bersih, kalau nafsu tidak boleh dikawal, belum lagi berjihad, tuan-tuan. Jadi, kita kena lawan hawa nafsu. Jadi, tuan-tuan, kita cari satu kitab, nama kitab itu Penawar Bagi Hati. Saya dah ajar di Kinabutan Riyadh. Dia ajar cara kita lawan hawa nafsu. Tangan, apa fungsi dia? Tangan, hak dia ialah untuk menulis ilmu. Okey, tangan, hak dia ialah untuk kita memegang Al-Quran. Contoh, tangan, hak dia ialah membuat perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Itu hak dia. Jadi, apakah pantang larang tangan? Jangan buat perkara-perkara yang haram. Itu jihad. Jadi, itulah hawa nafsu tangan. Okey, kalau mata, tuan-tuan tahulah. Hidung, tahu jugalah kan. Mau cerita kan? Tahu sudah kan? Okey, kita bau benda-benda yang mendatangkan nafsu. Perempuan lah, dia pakai wangi-wangian kan. Kita bau dia, wah, ini bau Chantal. Wah, wanginya. Kalau bau sudah wangi, bahagian lain macam mana pula wangi? Sudah. Jadi maksud dia, itu hidung. Okey, telinga pun begitu juga. Dengar perkara-perkara yang melalaikan. Kaki. Okey, kalau kita jaga semua ini,
Ada tak boleh hati kita terpesong daripada kebenaran? Tuan-tuan tak pernah pukul orang, tuan-tuan tak pernah masuk disko, boleh tak hati kita jadi lalai? Tidak kan? Jadi kalau siapa jaga anggota badan, hati dia akan bersih. Ya? Okey. Kita cuba, ada berapa ni? Ada 5 ya. Okey, jihad dengan lidah. Saya terus saja ya. Okey, kalau kita kata jihad dengan lidah, tuan-tuan tahulah ya. Jagalah lidah daripada perkara-perkara haram, dan jagalah lidah untuk membuat perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Okey, yang keempat, kita kena jihad dengan berdakwah. Siapa yang berdakwah walaupun dengan satu patah perkataan, contohnya bertakwalah pada Allah, itu kira berdakwah lah tu. Ingatlah pada Allah, berdakwah lah tu. Ya? Jadi kena jihad berdakwah. Okey, yang kelima, jihad dengan harta. Apa dia jihad harta? Iaitu mengeluarkan zakat, melakukan nazar. Kalau kita bernazar, wajib kita buat. Tahu nazar? Okey, tahu. Seterusnya, yang keenam, jihad membelanjakan harta. Infaklah kita panggil. Ini perkara-perkara yang sunat, ini perkara wajib. Perkara sunat, sedekah, ataupun kita berinfak. Okey, yang ketujuh, jihad dengan diri kita, ataupun kita bilang nyawa. Inilah dilakukan oleh orang-orang askar. Askar mempertahankan negara. Jadi kita tidak mampu kan? Jadi kita buatlah perkara ini. Okey, yang terakhir iaitu jihad menentang orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi kita kata, siapa musuh Islam? Siapa-siapa yang menghalang kita daripada beribadah, itulah dia musuh Islam. Contohnya apa? Bos, jangan pak semayang. Pak semayang kena potong kau punya gaji 50%. Kita agak-agak sanggup tak? Tak sanggup kan? Kalau orang dia sudah sampai ke tahap ini, dia tak kisah. Potonglah bos, aku tak kisah lah. Potonglah, yang penting aku solat. Belum lagi layak sampai tahap ni. Jadi kita buatlah ini, mana yang mampu. Jadi tuan-tuan, jangan risau. Kalau kita buat semua perkara ini, tuan-tuan dikira berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan baru separuh tuan-tuan tak habis lagi. Jadi kita akan sambung pada kuliah yang akan datang InsyaAllah, jika diberi kesempatan dan juga waktu, kita akan sambung. Marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjentik hati kita, supaya kita sentiasa beringat kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.